Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, untuk kali ini kita akan belajar tentang kata hubung. Kata hubung digunakan untuk menyambung atau menghubungkan perkataan dengan perkataan. Contohnya, emak membeli baju dan seluar. Baju satu perkataan, seluar satu perkataan, dihubungkan kedua-dua perkataan tersebut dengan kata hubung dan. Seterusnya, frasa dengan frasa. Contohnya, Ali kurus tetapi tidak boleh berlari. Ali kurus satu frasa, tidak boleh berlari satu frasa. Dihubungkan kedua-dua frasa tersebut dengan menggunakan kata hubung tetapi. Yang terakhir, ayat dengan ayat. Contohnya, Ali mengemuk lantai, sementara Ahmad mengelap tingkap. Ali mengemuk lantai satu ayat, Ahmad mengelap tingkap satu ayat. Kedua-dua ayat ini dihubungkan menggunakan kata hubung sementara. Kata hubung ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan. Ustazah akan terangkan satu persatu dalam slide yang seterusnya. Contoh kata hubung gabungan yang pertama iaitu dan. Tugas dia menggabungkan subjek dan predikat yang sama. Contoh ayatnya, Ahmad dan Karim memancing ikan di tasik itu. Okey, seterusnya, kata hubung yang kedua iaitu atau, merujuk kepada sesuatu pilihan. Contohnya, kamu hendak makan nasi atau roti. Dan yang seterusnya, tetapi, merujuk dua pernyataan yang berlawanan. Contoh ayat, Ali lulus ujian itu tetapi adiknya gagal. Kata hubung gabungan yang seterusnya, lalu. Tugasnya menggabungkan dua perkara. Contohnya, abang masuk ke dalam bilik lalu tidur. Seterusnya, sambil. Menunjukkan dua perbuatan yang dilakukan serentak pada masa yang sama. Contoh ayat, ayah mendengar radio sambil membaca surat khabar. Baiklah murid-murid, contoh lain bagi kata hubung gabungan yang kita boleh gunakan ialah serta, kecuali, malahan, bahkan, walhal, sedangkan dan mahupun. Kata hubung pancangan pula, contohnya yang, merujuk sesuatu pernyataan yang saling berkait. Contoh ayat, dia memakai baju yang berwarna merah. Baik, kata hubung yang seterusnya, bahawa, digunakan untuk menjelaskan isi atau huraian. Contoh ayat, dia sedar bahawa dirinya bersalah. Baik, yang seterusnya, agar ataupun supaya. Tugas dia menyatakan tujuan dan maksud. Contoh ayat, makanlah ubat ini agar kamu cepat sembuh. Contoh kata hubung pancangan yang seterusnya, kalau. Tugasnya untuk menyatakan syarat. Contoh ayat, kalau awak ada masa, datanglah ke rumah saya. Seterusnya, kerana, digunakan untuk menerangkan sebab. Contoh ayat, Akmal menangis kerana kakinya sakit. Baiklah murid-murid, contoh lain yang boleh digunakan dalam kata hubung pancangan ialah apabila, hingga, semasa, supaya, sekiranya. Kata hubung yang terakhir ialah kata hubung berpasangan. Ini kerana dalam satu ayat majmuk mempunyai dua kata hubung. Okey, walaupun, namun.
digunakan untuk menimbulkan maksud yang bertentangan. Contoh ayat, walaupun dia buta, namun dia tetap gigih berusaha. Seterusnya, semakin, semakin. Sesuatu yang semakin bertambah. Contoh ayat, Encik Ali semakin kaya, semakin pemurah. Jangankan pun, merujuk perkara berturutan yang melibatkan pelaku. Contohnya, jangankan kereta, motosikal pun dia tak ada. Contoh yang seterusnya, entah-entah. Merujuk keadaan yang tidak pasti. Contoh ayat, cerita itu entah betul, entah tidak. Baik, mahupun. Merujuk kesamaan. Contohnya, baik kakak mahupun adik sama-sama tidak mahu mengalah di dalam pertengkaran itu. Contoh lain yang boleh murid-murid gunakan dalam kata hubung berpasangan ialah walaupun, tetapi, daripada, lebih baik, kian, oleh sebab, maka. Baiklah murid-murid, cukup sampai di sini dahulu kelas kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.